Praise Allah for sending me you, my love. You found your home, it's here with me, and I'm here with you. Now let me let you know, you've opened my heart. I was always thinking that love was wrong, but everything was changed when you came along. Oh, and there's a couple words I wanna say. For the rest of my life, I'll be with you. I'll stay by your side, honest and true. Ali bin Abi Talib. Ali. Perangan dua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 697. Abu Lais dari Hamzah bin Muhammad dari Abul Qasim, Ahmad bin Ham dari Nasir bin Yahya berkata, kami mendapat keterangan daripada ahli ilmi. Keterangan daripada ahli ilmi. Ahli ilmi itu maknanya ahli ilmu, bahawa agama dan dunia tidak dapat tegak kecuali dengan empat. Jadi rumusan daripada pakar-pakar dalam bab ilmu menyatakan bahawa agama Islam ni dan dunia tidak dapat tegak kecuali dengan empat benda, empat tiang penegak dia. Yang pertamanya, tiang yang pertama, ulama dan pemerintah. Yang keduanya, pejuang-pejuang dan juga pedagang. Jadi itu empat benda. Pertama ulama, kedua pemerintah, ketiga pejuang, keempat pedagang. Ini rumusan dia. Bila ditengok secara keseluruhan keterangan hadis, keterangan ayat Al-Quran, maka dirumuskan agama dan dunia. Agama dan dunia, bukan negara ni, dunia, bukan negeri, bukan daerah, negeri, negara, dunia. Dia akan tertegak dengan cantik di atas empat tiang ini. Yang pertama sekali ulama. Ulama dia kamcing di situ dengan pemerintah. Dia join. Pasal apa ulama dan pemerintah tu dijoinkan, di merge apa tu? Ialah maknanya dikapalkan dua tu dipasangkan. Pasal ulama ni dia tukang nasihat. Dan dia tahu ni bagus, ni tak bagus. Pemerintah ni, kenapa dengan pemerintah? Sebab pemerintah ni dia merintah dan dia ada kuasa politik. Dia nak buat apa saja boleh buat. Nak jatuhkan hukuman mati kepada 600 orang lebih, 5 minit je keputusan dia. 5 minit. Bayangkan 600 orang tuan-tuan. Dari sudut perundangan hak kafir lah, tak usah kira hak Islam. Perundangan hak kafir pun, hak civil law ni, nak jatuhkan hukuman pada seseorang pun kadang-kadang bertahun. Itu maknanya bukan Islamic law. Kalau Islamic law lagi cermat. Hak kafir. Tapi kuasa politik bila bermusuh dengan seteru politik dia, maka dia boleh buat keputusan dalam masa 5 minit, dalam masa 2 hari. Dijatuhkan hukuman kepada 600 lebih. Sebelum ni 529 kes di Mesir. Tuan-tuan bayangkan, seorang boleh pergi kepada setahun 2 tahun nak jatuhkan hukuman.
Ni 600 orang ni 2-3 hari je. Jadi kalau dia kamcing, dia bergaul dengan ulama, sudah tentu perkara ini tidak akan berlaku. Nak pula yang dijatuhkan hukuman mati itu pula ialah pejuang Islam yang hafal Al-Quran. Mursi walaupun dia jurutera, ya, profesor yang hebat di Amerika, orang Mesir, Presiden Mesir sebelum ini, dia hafal Al-Quran, ya. Dan juga yang lain-lain, itu apa ni, Mursyidul Am, Ikhwanul Muslimin, hak dibunuh tu semuanya hafal Quran, ya. Pasal apa berlaku begitu? Sebab pemimpin setelah digulingkan mursyid itu, maka dia tidak bergaul dan tak rapat dengan ulama. Mana-mana pemimpin, tak kira Mesir ke Malaysia ke Singapura, apa tu Indonesia ke, kalau dia jauh, dia akan buat silap. Kesilapan dia tu bukan silap kecil, silap yang bertaraf kezaliman. Sebab itu dia bila sebut pemerintah, dia dua je, zalim, adil. Oleh kerana lawan dia pemerintah ni, dia akan pergi kepada zalim atau adil, maka Allah Ta'ala bagi kehebatan kepada pemerintah, presiden ke perdana menteri ke menteri besar, yang kalau dia tidak zalim, dia adil. Bila dia adil saja, Allah Ta'ala pun bagi kata apa dia, doa dia aku dengar, ya. Aku dengar dan aku terima, sebab keadilan dia tadi, ya. Sebab apa dia? Sebab bukan senang satu orang pemimpin nak menjadi adil dalam keadaan dia ada kuasa, dalam keadaan payah. Itulah maka Allah Ta'ala kata, kalau dia adil, aku bagi keistimewaan tu. Sama taraf dengan ibu, kalau dia berdoa untuk anak, Tuhan akan dengar. Kita pun dengar, Tuhan dengar. Cuma kalau kata orang tua kata masin lah, masin tak masin, ya. Jadi mulut ibu kalau dia berdoa untuk anak dia, masin, orang panggil, orang tua kata mulut masin. Begitu juga pemimpin atas nama menteri besar ke perdana menteri ke presiden, kalau dia berdoa untuk rakyat dia dan juga untuk kebahagiaan rakyat dia, kadang-kadang Allah Ta'ala bagi musibah, ya tak, kemarau, dia pula jadi imam, Tuhan bagi terus hujan, ya. Masin mulut orang panggil, ya. Sebab dia pemimpin, dia jadi imam dan dia minta doa untuk rakyat dia, ya. Jadi itu, ya. Pasal apa dia Allah Ta'ala bagi keistimewaan? Sebab dia terpaksa lawan nafsu dia. Dia lawan nafsu dia, dia ada kuasa, dia boleh jadi jahat. Dan memang kebanyakan pemimpin dia jadi jahat, dia pilih jadi jahat, ya. Jadi oleh kerana dia terpaksa lawan nafsu dia untuk jadi jahat tu, cenderung untuk dia jadi jahat, dia lawan, jadi adil, bagus. Maka oleh kerana dia kehebatan dia melawan nafsu untuk jadi jahat dalam keadaan dia ada kuasa, maka Tuhan bagi keistimewaan. Sebagaimana Allah Ta'ala bagi keistimewaan kepada orang sembahyang tahajud. Kerana apa dia? Kerana dia terpaksa lawan, ya. Orang lain tengah tidur belaka, ya. Tapi dia lawan, dia bangkit tahajud, maka Tuhan bagi keistimewaan. Awak mintalah apa benda, aku akan bagi, ya. Jadi di situ, di sini dia kata apa dia? Dia kata ulama dan pemerintah. Jadi ulama ni pula, pemerintah ni pula, dia kalau dia bergaul dengan ulama, maka nasihat daripada ulama diminta terlebih dahulu, ya. Kalau dia nak jadi baik, ya. Ada juga pemerintah yang jahat. Sebab tu saya kata dia pemerintah ni dia tengok keadaan. Kadang-kadang dia menggunakan ulama, tolong cari apa-apa benda yang aku nak buat ni, menghalalkan apa yang aku nak buat, ya. Cari jumpa, cakap lah, lintang pukar macam tuan-tuan tengok lah sebelum ini, ya. Jadi kadang-kadang tuan-tuan belajar sikit-sikit sekala yang tidak resmi ni pun, tuan-tuan boleh nilai pandangan ulama yang nampak sangat dia bias. Dia mengikut rentak pemerintah untuk cari makan keredaan, untuk mencari keredaan pemerintah walaupun berlaku kezaliman, ya. Tuan-tuan tengok saja yang terbaru, ya. Kalau sebelum ni lantang ulama, kes-kes yang rasa tak kena dengan angin pemerintah, okey, lantang. Tuan-tuan tengok yang terbaru ni, ada orang yang kata tak boleh buat hukum Islam hudud, kan? Daripada muda sampai ke tua dia menentang hudud, nak mati dah kawan tu pun. Mana ada tuan-tuan dengar suara ulama, yang kata tak boleh cakap lagu tu, kan? Awak pun dah tua, dah nak mati dah,
Cukuplah kan. Awak pun dah tak ada kuasa, dah berhenti dah jadi Perdana Menteri kan. Tapi tuan-tuan tengok maknanya di situ ulama dia diam. Ulama hak ni lah yang makan gaji atas nama dia mufti ke dan sebagainya. Baik Jadi ulama pemerintah ni kalau dia atas nama Islam comel. Tapi ulama kalau dia tidak atas nama Islam, atas nama nak cari makan ke apa benda, dia akan jadi ikut rentak, dia akan hanyut dengan pemerintah yang zalim. Ya. Baik. Ini sekarang saya ingat semalam ada apa ni? Ialah sebelum ini ada isu GST cukai. Ulama kena bahas lah. Dari sudut pandangan Islam. Zalim ke tidak? Kalau saya tu memanglah saya boleh cakap, tapi tak ada authority. Kan? Tapi ulama yang ada authority atas nama mufti, kalau anda tidak mengerti tentang ekonomi, anda kena bertanya ulama yang pakar dalam bab ekonomi. Macam di negara kita ni yang antara yang pakar dari sudut ekonomi, dia ada agama dan dia pakar seorang ulama dan pakar ilmu ekonomi, Dr. Daud Bakar yang duduk sebelah. Dulu sekarang dia dah pindah, dah jual rumah dia. Dia pakar. Dan dia sempatlah bersama saya di masa di College Islam tu. Cuma dia abang sikit, peringkat abang. Dia pakar. Jadi kena tanyalah pandangan dia, jangan tanya pandangan orang agama mufti ke yang tak tahu ekonomi, jangan tanya. Dia tak tahu, dia kata ini dah kerajaan tetap, jalanlah. Tapi kena tanya pakar ekonomi dari sudut Islamnya lagu mana. Betul ke tidak ambil cukai yang melampau sehingga membebankan rakyat itu? Sehingga berlakunya semalam lah katanya ada demonstrasi. Jadi benda ni ulama dia kena tu lah. Ulama jangan tengok kitab je. Tengok kitab, dia panggil tengok teks dan tengok konteks. Teks tu apa dia? Dalam Quran, dalam hadis. Konteks tu apa dia? Konteks tu ialah realiti alam. Kalau tengok kitab tak jumpa GST ni. Itu yang ada satu orang hamba Allah Ta'ala yang bekas maknanya orang yang jaga keselamatan negara, dia jadi timbalan Genting Highland punya apa tu. Dia kata saya tak jumpa ayat Al-Quran yang mengatakan judi itu haram. Tuan-tuan ingat tak? Memang judi tak ada dalam Al-Quran, tuan-tuan. Tuan-tuan baca Quran tak jumpa kalimah al-judi. Tak jumpa. Al-maisir ada. Maisir tu apa dia? Wal azlam, apa tu, al-khamru wal maisir, khamar. Arak pun tak ada. Tak diharam. Kalau pendapat dia, maknanya arak pun tak haram sebab perkataan arak tak ada. Hak adanya al-khamru. Terjemah Melayu jadi arak. Al-maisir. Al-maisir terjemah Melayu judi. Tapi nak cari perkataan judi memang dia tak jumpa. Sampai kiamat tak jumpa. Ini ni panggil apa dia? Baca teks, tengok konteks. Teks Quran, hadis, kitab. Konteks, tengoklah depan kita. Sebab tu khutbah ke ngajar, dia kena tengok konteks. Baru kena Islam tu kena yang dikatakan Islam sesuai sepanjang zaman. Kalau tidak, Islam ni sesuai zaman Nabi lah. Bak tengok teks. Kita tengok teks. Baik. Jadi ulama dengan pemerintah nombor satu. Yang keduanya pejuang dan pedagang. Apa maksud yang dimaksudkan dengan pejuang dan pedagang ni? Pejuang dan pedagang ni maksud dia, pejuang nak pergi jual, nak pergi berdakwah ke hak fisabilillah, nak pergi perang ke apa benda. Heboh 2-3 hari ni ada hak nak pergi perang di Syria, kena tangkap ke apa benda. Wallahu alam, maknanya kita sekarang ada polis lah yang tu. Cakap lebih-lebih nanti saya pula kena. Jadi hak berdakwah siang malam. Hak berdakwah ni nak buat kerja fisabilillah, nak buka tahfiz ke apa benda ni, ini dia kena bergantung kepada kekuatan pedagang. Orang-orang yang korporat dia sebut pedagang ni, dalam kitab ni dia kata pedagang, tapi hak lebih tepatnya kalau kita nak katakan zaman sekarang ni, konteks sekarang ni dia panggil korporat. Jadi korporat ini dia kena bergabung dengan pendakwah, pejuang Islam. Kerana pejuang nak pergi berjuang, kadang-kadang dia reti bab senapang. Dia tak pandang ke apa benda dia reti, tapi dia nak pergi perang saja, anak bini dia siapa nak jaga, makan minum. Jadi masa itulah pedagang, ahli korporat kena bantu dia.
Kemudian kadang-kadang dia nak pergi berdakwah, dia boleh buat pondok, ya. Itu antara pejuang lah tu. Pejuang agama Allah Ta'ala tidak semestinya angkat pedang. Dia nak buka pondok, nak buka tahfiz kau benda, dia duit tak ada, balik-balik belajar je, dia berasa minat nak buka benda tu, duit tak ada. Maka masa itulah korporat datang, ambil duit ni, ya, tolong buat, ya. Boleh bagi banyak, tak boleh bagi banyak, bagi sikit. Pasal apa dia boleh bagi? Sebab dia korporat, dia ada duit, dia meniaga, jadi oleh kerana dia ada duit, bantulah golongan-golongan yang nak perjuangkan agama Allah Ta'ala. Sama ada dia nak pergi perang ke, ataupun zaman dulu ialah perang lah, ada ruang untuk perang, ya, zaman-zaman dulu. Sekarang ni di negara Palestin, kemudian apa dia lagi, di Syria ke, ya, dan tempat-tempat lain lah, ya, yang sedang perang berdepan dengan kezaliman, ya, dengan Israel dan sebagainya. Baik, selain daripada itu, yang nak buka pondok ni apa benda ni, ini pun kita kena bantu, ya. Dan nak bantu ini biasanya yang lebat sikit lah. Kalau nak bagi bantuan itu lebat sikitnya ialah orang korporat. Orang makan gaji ni dia akan bagi, tetapi tidaklah lebat sangat, ya. Nak bagi sampai ratus ribu tak lagi. Tapi orang meniaga, kontraktor kau benda, dia ada lebih rezeki, dia lebih sikit, ya, ada juta kau benda, dia bagilah lebih, 100 ribu ke 200 ribu, kena 2-3 orang boleh buka lah apa ni, apa tu, ma'had tahfiz dan sebagainya. Jadi dengan sebab itu di sini dia kata agama dan dunia ini dia tertegak di atas 4 benda. Jadi apa kaitan dengan dunia? Dunia ni tuan-tuan, ulama dengan pemerintah dan juga pedagang dengan pejuang ni, kalau dia dah ada dalam negara kita ke ataupun tempat kita, amanlah dunia kita. Pemerintah nak buat jahat sikit, ulama kata tak boleh, Tan Sri, Datuk Sri, Datuk, lepas tu pemerintah pula oleh kerana dia ada takut ke Tuhan, dia confuse, ini boleh ke tak, boleh ke tak. Macam GST ni dia confuse, kena tanyalah ulama. Awak kena tanya ulama dulu, jangan buat dulu, bila buat dulu tanya ulama habis, boleh. Hak tak boleh pun jadi boleh, tanya dulu baru buat. Ulama kata boleh, panggil ulama bersidang, ketepikan masalah politik. Ini duk main politik kuat sangat itu, jadi lagu tu hara. Ketepikan politik, kumpul ulama, okey, tengok pandangan macam mana. Beritahu terus terang, duit tak ada ni, kan, kami boros dulu apa benda, ceritalah. Tak apa, terus terang, lagu mana boleh dah ambil duit rakyat ni dengan cara GST. Sebab benda ini dipraktikkan oleh ulama zaman dulu, Khulafa Rasyidin zaman dulu dipanggil ulama, lagu mana kita duit tak ada ni. Ada ulama kata gini, tuan apa ni, Sayyidi ataupun kalau kitanya Datuk Sri lah sekarang ni dah. Datuk Sri pertama sekali sebelum ambil cukai rakyat, Datuk Sri kena lego dulu barang-barang yang ada pada Datuk Sri. Itu dia. Itu ulama dulu. Kalau tak boleh support juga negara, okey, baru kita ambil cukai pada rakyat. Ini dah perkena rakyat dulu. Rakyat didahulukan. Itulah dia. Sekian aku qauli hadza wa astagfirullah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li jami'il muslimin wal muslimat al ahya. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Sallallahu. So far from you,